kita apa ni? Pengusian pertama kita tu dia. Okey, dengan pengenalan Okey, pengenalan maksudnya apa itu ikhtiar hidup, tuan-tuan Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, kita datang sini untuk nak belajar ikhtiar hidup, betul tak? Ikhtiar hidup ataupun survival lah tuan-tuan Okey, apa itu ikhtiar hidup? Ikhtiar hidup ialah satu keadaan ikhtiar hidup adalah satu usaha Satu usaha untuk meneruskan kelangsungan hidup. Ialah satu usaha untuk meneruskan kelangsungan hidup apabila berlaku sesuatu yang menyebabkan kita terperangkap. Right? Apabila berlaku sesuatu yang menyebabkan kita terperangkap di dalam situasi yang kritikal. Di dalam situasi yang kritikal dan usaha untuk keluar daripada keadaan tersebut. Right? Saya ulang. Satu usaha untuk meneruskan kelangsungan hidup apabila berlaku sesuatu yang menyebabkan kita terperangkap di dalam situasi yang kritikal dan usaha untuk keluar daripada keadaan tersebut. Tambah lagi dalam peralatan, dengan peralatan yang terhad, tuan-tuan. Dengan peralatan yang terhad. Itu dia punya tambahan, itu dia punya ringkasan ikhtiar hidup, tuan-tuan ataupun survival lah, tuan-tuan Dia boleh berlaku di mana-mana saja, di hutan, di laut, di saji, di gurun, di mana-mana saja ikhtiar hidup berlaku. Sekarang pun berlaku ikhtiar hidup di negara kita, tuan-tuan Itu dengan pandemik COVID ni, kita pun berlaku ikhtiar hidup juga ni sebenarnya, tuan-tuan Ikhtiar hidup. Macam mana kita terus berusaha untuk meneruskan kelangsungan hidup kita dalam keadaan COVID sekarang ni, betul tak? Walaupun dia taklah sampai ke tahap yang kritikal sangat, saya rasa belum sampai kritikal, tapi kalau kita tak bendung, dia akan semakin kritikal, tuan-tuan Itu dia pengenalan ikhtiar hidup daripada saya. Sebenarnya uraian ikhtiar hidup tu panjang, tapi itu ringkasan. Rasa itu pun sudah memadai untuk kita boleh bayangkan apa itu ikhtiar hidup, tuan-tuan Okey. Kita pergi ke tajuk seterusnya. Paturan paturan ikhtiar hidup ni dia ada paturan, tuan-tuan Paturan yang kita perlu tahu, tuan-tuan Yang perlu kita tahu supaya apabila kita tahu paturan ikhtiar hidup ini, maka kita akan boleh decide apakah keutamaan yang perlu kita lakukan pada ketika itu, tuan-tuan, daripada paturan ini. Paturan ini saya panggil paturan angka 3, angka 3 ataupun 3H Paturan 3H, saya panggil paturan 3H. Okey. Paturan 3H ini sebenarnya dia menceritakan tentang tahap kemampuan badan kita manusia dalam menghadapi tekanan, tuan-tuan. Dia menceritakan tentang kemampuan badan kita manusia dalam menghadapi tekanan, tuan-tuan. Okey, 3H yang pertama. Okey. Badan kita manusia hanya mampu bertahan hidup lebih kurang selama 3 minit tanpa oksigen, tuan-tuan. Tanpa oksigen ataupun tanpa udara. 3 minit je kita mampu, tuan-tuan Itu dia punya anggaran kasar, tuan-tuan Itu saya teori. Mungkin kalau ada orang yang lembik sikit, mungkin dalam 2 minit dia dah mati, tuan-tuan Atau teruk sangat 1 minit dia dah KO. Tapi saya rasa 1 minit tak ada oksigen, kita belum mati lagi, tuan. Belum mati lagi. 2 minit pun mungkin belum. 3 minit tu mungkin mati. Dan kalau orang yang hardcore sikit, mungkin dia boleh bertahan sehingga 4 ke 5 minit, 6 minit dia boleh hidup lagi, tuan, tanpa oksigen. Itu. Tapi 3 minit tu adalah dia punya purata dia. Okey? Itu 3 minit yang pertama, 3H yang pertama. Okey. Okey, Okey, yang kedua, paturan yang kedua ialah 3 jam. Badan kita manusia ini hanya mampu menerima tekanan dalam 3 jam dalam suhu yang ekstrim. 3 jam dalam suhu yang ekstrim, kepanasan yang melampau, kesejukan yang melampau. Itu maksudnya suhu, tuan-tuan Apabila kita cakap dengan suhu, mesti ada panas dan sejuk. Betul tak? Suhu, panas, sejuk. Kita saja cek suhu kan. Siapa yang ada 37 ke atas tak boleh datang sini. Contohnya kan. Pastinya dia ni. Dalam 3 jam, dalam suhu yang ekstrim, badan kita mampu menerima tekanan sampai itu. Kalau lebih dari itu, kita akan boleh mati, tuan-tuan Sebagai contoh, dalam kesejukan yang melampau. Kesejukan yang melampau, suhu yang ekstrim. Dalam 3 jam, kalau kita tak dapat menyelesaikan masalah suhu yang ekstrim, kesejukan yang melampau ni, darah kita boleh jadi beku dan kita akan mati, tuan-tuan
bercakap tentang suhu yang ekstrim, mungkin berbeza setengah manusia atau setengah negara. Contohnya, kalau kita kata kesejukan yang melampau, bagi kita Malaysia, saya rasa suhu yang ekstrim negatif 5, negatif lah sebenarnya, negatif 1, 2, 3 dan ke atas tu. Saya rasa dah ekstrim bagi kita, betul tak? Tapi kalau jenis Mat Saleh yang biasa dengan 4 musim tu mungkin dah 5 saja Celsius pun bagi dia belum ekstrim lagi kan. Itu maksud saya tentang suhu yang ekstrim. Bagi kita ni negatif darjah Celsius tu kira dah ekstrim, tuan-tuan. Dalam 3 jam kalau kita tak settlekan masalah ekstrim ni, suhu yang ekstrim, kesejukan melampau ni, kita akan boleh mati, tuan-tuan. Nanti kita bincang macam mana nak settlekan masalah kesejukan melampau kalau badan kita, tuan-tuan. Okey. Sama juga kalau kepanasan, tuan-tuan. Kepanasan yang tapi kalau kepanasan biasanya kita campak dekat gurun-gurun ke ataupun berdekatan dengan kawah gunung berapi ke, yang mana dia punya degree dia punya suhu dia situ panas sampai 60-70 darjah Celsius, tuan-tuan. Suhu normal mungkin dalam 30 lebih kan. Kalau dah 50-60 tu bagi saya dah sesuatu yang ekstrim. Kalau kita tak dapat keluar dari keadaan tersebut dengan cepat, memang kita akan mendidih otak. Kena kita akan mati, tuan-tuan. Okey ya? Okey. Okey, 3 hari. Badan kita Malaysia hanya mampu bertahan dalam tekanan selama 3 hari tanpa air, tuan-tuan. Tanpa setitik air lah, tuan-tuan. Kalau ada sikit tu pun tak apa. Kalau tanpa setitik air kita tak minum, dalam 3 hari saya rasa kita akan mati, tuan-tuan. Itu bagi orang yang normal lah. Kalau orang yang hardcore sikit, yang memang tahan, dia yang training dia lasak punya manusia, mungkin dia boleh sampai 4-5 hari tanpa air. Tapi kalau lembik punya manusia mungkin dia 1 hari tanpa air dia dah kior. Okey. Kebiasaan badan kita manusia ni, walaupun kita duduk kat rumah, makan, tengok TV, makan tengok TV, dia kurang pun dia memerlukan dalam 2 liter, tuan-tuan. 2 liter. Untuk proses pencernaan, untuk proses badan kita berfungsi lah. 2 liter dia air itu kalau duduk saja. Kalau kita duduk jalan ke kemari ke sana sini, mungkin memerlukan 3 ke 4 liter satu hari, tuan-tuan, badan kita manusia. Okey ya. Itu dia tentang 3 hari ya. Okey, yang terakhir. Paturan ketiga yang terakhir ialah 3 minggu ya. Badan kita manusia hanya mampu bertahan selama 3 minggu tanpa makanan, tuan-tuan. Tanpa makanan ya. Maksudnya tak kisahlah makan apa benda, tapi makanan. Okey. Tapi kita perlu ingat bahawa kita mesti ada air, tuan-tuan. Kalau makanan tak ada, air pun tak ada, ataupun makanan ada, air tak ada. Sini kita boleh mampu. Ada makan KFC, ada makan apa benda kan. Tapi air langsung tak ada. Sini yang kita mampu hidup, tuan-tuan. Okey ya. 3 minggu. Biasa 3 minggu ni saya suka kaitkan dengan kes orang sesat di negara kita, iaitu Puan Umar Sarah, tuan-tuan. Puan Umar Sarah ni dia sesat di Gunung Tahan selama 19 hari, tuan-tuan, pada tahun 2008 saya rasa. Di Gunung Tahan selama 19 hari dia sesat. 19 hari Tuan Umar Sarah ni sesat. Hari 1, hari kedua dia hanya ada dia ada makanan sedikit lah, iaitu cuki-cuki. Dia punya apa ni? Dia kata jajan cuki-cuki di belakang beg dia. Dan hari pertama dan kedua itu pun cuki-cuki je, tak ada makanan lain, dia kata. Hari ketiga sampai hari ke-18, iaitu lebih kurang 16 hari, dia tidak makan apa-apa, butir apa, macam nasi ke, memang jauh lah nasi, semut ke, pokok-pokok ke apa benda ke, tak ada. Dia tak makan apa-apa, tuan-tuan. Dia hanya minum air sampai hari yang ke-19, 18, dan hari ke-19 dia dijumpai lah, tuan-tuan. Pagi tu dia dijumpai. Jadi di sini telah membuktikan bahawa dalam 16 hari ini, lebih dekat nak 3 minggu lah, tuan-tuan. Saya rasa dia mampu hidup lagi sampai ke tahap 3 minggu. Itu 21 hari lah, 3 minggu kan. Di sini kita dapat buktikan bahawa kita manusia ni boleh hidup tanpa makan selama 3 minggu, tuan-tuan. Tapi teori ni sedikit tercabar apabila kes kematian Mak Saleh, anak Mak Saleh yang OPU tu, yang dekat Berembun tu,
dia di mana dia meninggal hari yang ke-11 tuan-tuan. Hari yang ke-11 pun sama, dia disebabkan tak makan apa, pecah usus. Itu dia ikut postmortem tu lah. Tapi saya fikir bahawa dia budak-budak kan, budak-budak yang muka ketahanan dia berbeza tuan-tuan. Orang dewasa boleh sampai, kalau budak macam dia tu mungkin hari ke-11 tu dia kalau ikut postmortem tu hari ke-11 dia meninggal pasal dia langsung tak makan apa. Jadi di sini 3 minggu tu agak cabar juga dengan apa ni, teori 3 minggu ni tuan-tuan. Tapi saya kata sebab dia budak-budak, dia tak apa kan, mungkin tahap tahap apa ni, tahap tekanan badan yang mengebetikkan kurang tuan-tuan. Itu saya punya pendapat lah. Okey, itu dia peraturan 3 angka 3. Okey, kita pergi. Kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan just thumbs up, angkat tangan ya. Okay, saya akan terus ya. Kalau tuan-tuan boring, tuan-tuan pergi buat tandas ke. Okey, 3, yang ketiga. Okey, yang ketiga saya panggil kita pergi ke utamaan. Keutamaan ya. Utamaan. Okey, terdapat beberapa keutamaan di dalam kita hidup tuan-tuan ya. Terdapat beberapa keutamaan di dalam kita hidup. Maksudnya apabila kita berlaku dalam hidup, apa keutamaan kita? Itulah maksudnya tuan-tuan. Okey, keutamaan yang pertama ialah keselamatan tuan-tuan. Tentukan apabila berlaku ada sesuatu di dalam tuan-tuan tersepit ataupun terperangkap di dalam keadaan itu hidup, yang penting ialah keutamaan. Itu nombor 1 tuan-tuan. Sebelum tuan-tuan buat benda yang lain, tentukan tahap keselamatan tuan-tuan berada dalam keadaan yang baik tuan-tuan ya. Itu dia keutamaan yang pertama. Keutamaan kedua barulah next. Keutamaan seterusnya adalah tidak mengikut urutan, tapi dia bergantung kepada situasi ketika itu. Okey. Yang kedua ialah keutamaan kepada, kalau kita kata air tuan-tuan, keutamaan kepada air. Keutamaan kepada air. Keutamaan kepada makanan. Keutamaan kepada api. Keutamaan kepada tempat perlindungan. Itu dia beberapa keutamaan yang seterusnya apabila selepas keselamatan tuan-tuan. Keutamaan ini walaupun kita nampak dia tajuk keutamaan, saya tulis tidak mengikut urutan tuan-tuan. Dia bergantung kepada situasi kita ketika itu. Kalau ketika itu kita berada di kawasan yang sejuk tuan-tuan, terperangkap di kawasan sejuk, keutamaan kita itu mungkin lebih kepada ini ataupun ini. Betul tak tuan-tuan? Jadi dia ataupun ketika berlaku tu hujan, tengah hujan kan. Masa itulah nak sibuk, nak cari makanan, kalau tak perlu juga. Okay? Mungkin tempat perlindungan pula yang keutamaan pada ketika itu. Itu maksud saya, keutamaan adalah bergantung kepada situasi ketika itu. Kalau ketika itu kita tengah berdarah pula, mesti apa? Tekan kita nak sibuk nak cari air dan sebagainya. Berhentilah dulu pendarahan. Itulah maksud dia tuan-tuan. Rawatlah dulu kita punya luka-luka tu. Itu masuk dalam keselamatan lah tuan-tuan. Itu dia maksud keutamaan di dalam hidup. Okey ya. Okey, kita pergi ke seterusnya. Ciri ya. Ciri-ciri membantu. Okey. Terdapat beberapa ciri yang membantu, yang boleh membantu supaya kita boleh bertahan hidup lebih lama di dalam hutan tuan. Bukan dalam hutan, dalam keadaan kita hidup lah. Tapi kita ni, saya suka cakap pasal hutan, pasal kita memang selalu main dekat hutan kan. Sebenarnya bukan dalam hutan je. Okay. Yang boleh membantu apabila kita berlaku dalam keadaan hidup. Yang pertama, ciri yang pertama ialah semangat yang kuat. Ciri yang pertama, kita mesti mempunyai semangat yang kuat apabila kita berlaku dalam hidup. Itu ciri yang nombor 1 bagi saya. Tanpa semangat ni tuan-tuan, kita akan tak boleh pergi mana pun. Walaupun ada apa sekalipun, tak apa. Kalau semangat kita tak boleh nak pergi kan. Kalau kita ada semangat untuk meneruskan hidup kita, kita takkan boleh bertahan hidup lama tuan. Kita mesti ada motivasi sendiri supaya kita boleh upkan kita punya semangat. Kita mesti ada will to life contohnya kan. Kalau Riban dia suka gunakan agi hidup, agi ngelaban contohnya kan. Kalau Melayu pula tidak Melayu hilang di dunia itu kan. Itulah, itu mungkin moto-moto itu dia boleh membantu supaya kita bersemangat dan kita boleh bertahan hidup lebih lama tuan-tuan. Okey, itu dia pertama, iaitu dipanggil semangat. Okey, ciri yang kedua ialah ilmu lah tuan-tuan. Ilmu pengetahuan.
ilmu pengetahuan yang ada pada ketika itu automatik dia akan boleh membantu supaya kita bertahan hidup. Kalau kita ada ilmu, maka kita punya inisiatif ataupun kita punya usaha tu akan lebih tinggi, tuan-tuan. Betul tak? Kalau kita ada ilmu, maka kita punya inisiatif akan tinggi. Maka kita pandang sesuatu itu, pandang sesuatu dengan ilmu, tuan-tuan. Bukan pandang sesuatu tanpa ilmu, tuan-tuan. Dengan ilmu kan, mungkin kita katakan, dengan ilmu, orang yang berilmu kita hidup, dia boleh pandang kayu ni, macam-macam kayu ni. Kalau tak ada ilmu, apa kayu ni? Mungkin hidup api je kot, kita katakan. Ataupun hanya sebatang kayu. Tapi kalau kita hidup, orang hidup, kayu ni macam-macam boleh buat. Aku boleh buat api. Kalau aku tajam ke sikit, mungkin boleh buat cocok orang ke. Ataupun aku boleh buat jerat ni. Macam-macam dia pandang kayu ini dengan ilmu kita hidup yang dia ada, tuan-tuan. Itulah maksud saya ilmu, tuan-tuan. Apabila ada ilmu, maka kita akan ada usaha. Apabila ada usaha tu insyaAllah lah boleh berjaya, tuan-tuan. Okay? Itu dia maksud ilmu. Ini ilmu. Kita apa ni? Kita berjumpa hari ni untuk ilmu, tuan-tuan. Untuk ilmu. Okey. Yang seterusnya. Ciri yang seterusnya ialah peralatan. Peralatan yang ada bersama kita ketika itu. Peralatan yang ada bersama kita ketika itu automatik dia akan dapat membantu, tuan-tuan. Dapat membantu supaya kita bertahan hidup lebih lama di dalam hutan. Betul tak? Okey, bayangkan saya tak ada peralatan langsung, selai sepinggang dalam hutan. Abang ni kan sesat dalam hutan, dia ada parang, ada apa ni, ada tali, ada lighter, ada apa perlengkapan biasa ada dia kan. Siapa yang boleh tahan hidup lebih lama saya rasa? Agak-agaknya saya ke dia kan. Kalau ikut teori dia lah kan, pasal dia ada peralatan, betul tak? Peralatan. Tapi kita kalau balik kepada atas ni, semangat. Kalau abang tu tak ada semangat, terlepi juga kan. Contohnya, tapi insyaAllah lah dia alat-alat yang ada tu akan up ke dia bersemangat. Okey, itu maksudnya peralatan, tuan-tuan. Jadi apabila tuan-tuan tahu bahawa peralatan ini adalah boleh membantu apabila berlaku sesuatu, menyebabkan apabila berlaku sesuatu yang kita tangkap di dalam hutan, maka apabila tuan masuk hutan, tuan kena bawa lah peralatan yang boleh membantu tuan-tuan. Okey, kita cakap tentang peralatan, mungkin saya boleh kongsikan beberapa peralatan yang penting, tuan-tuan. Yang penting yang kita perlu masuk hutan. Peralatan. Okey, peralatan pertama. Okey. Yang pertama yang boleh membantu kalau kita berada dalam hutan, yang pertama sekali kita mesti ada alat memotong, tuan-tuan. Alat memotong, tak kisahlah parang ke gergaji ke kapak ke pisau ke tetapi di negara kita kebiasaannya alat memotong yang paling efektif ialah parang, tuan-tuan. Kalau Mak Saleh mungkin dia kata kapak. Okey, dia punya. Kalau kita tengokkan Mak Saleh tak pernah, jarang sekali kita tengok survivor Mak Saleh, bushcraft Mak Saleh menggunakan parang, betul tak? Jarang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok video tak ada. Dia selalu banyak menggunakan kapak, tuan-tuan. Mungkin itu hutan dia. Hutan kita rasa tak sesuai kot kapak. Kalau kita berjalan gini, apa benda kita nak potong kapak. Kalau kita nak potong kayu besar ni kan, macam contohnya potong ni. Contohnya kita nak potong ni kan. Macam mana potong ni dengan kapak kan? Macam mana saya tak tahu. Tapi dalam keadaan kita berjalan dalam hutan, kadang-kadang kita terpaksa memotong yang besar ni kan. Nak rintis, potong besar ni. Tapi kalau parang senang tak? Senang lah tuan-tuan. Tapi kalau kapak guna pokok besar ni, okeylah kapak. Tapi selalu ke kita memotong benda-benda besar ni? Tak ada jalan hutan. Tak ada kita memotong besar tu. Habis kuat pun memotong membesar gini kan untuk keperluan kita dalam hutan. Jadi membesar gini tu kapak apa ni, parang sajalah yang sesuai. Apatah lagi yang kecil macam ni tadi lagi tuan-tuan. Itu dia peralatan yang sangat penting. Paling tidak tuan-tuan, bawalah pisau macam ni. Lebih buah lembik. Tuan-tuan bolehlah membantu. Kalau alat motong tuan-tuan, paling tidaklah kalau pisau tu tentukan pisau yang lasak lah, jangan pisau yang apa ni, yang pisau yang tulak tu pula. Bukan benda. Baik nak pisau bawa yang lasak sikitlah kan. Tapi kalau berkemampuan bawa parang, bawalah parang tuan-tuan, tulis macam ni. Ini paling kecil saya punya parang. Ini parang saya yang paling comel tuan-tuan. Parang saya paling comel. Selalu parang tu panjang-panjang ni, sini sikit. Ini paling comel lah ni saya bawa. Okey Kalau gini pun tuan-tuan bawa selit dalam beg kan. Bawa beg. Tak ada kalau tak ada keperluan tu dia okey, tak apa, biar dia duduk dalam beg pun. Okey. Kalau ada ketikanya nanti dia keperluan, baru kita menggagau kalau kita dah bawa. Masa tu takkan nak apa ni? Nak buat batu ni macam orang dulu kan. Macam batu ni buat jadi kapak pula. Nak potong pokok ni kan. Pasal
guna pisau 5 kali 1 2 3 4 5 putus kayu tu kan. Kalau guna batu ni 1 2 3 4 5 6 10 pun tak putus, 100 tak putus lagi kan. Kalau guna kapak, kalau guna parang mungkin 5% tenaga digunakan. Kalau guna ni tung 20% habis ke situ tenaga kita. Jadi itu perluan dia tuan. Alat pemotong pemotong. Kalau Mak Saleh digunakan 5C, saya gunakan 5P di ni kan. 5P lah. Dia P tu banyak. Ada 10P sebenarnya pemotong. Okey, yang pertama. Yang kedua, yang kita mesti paling tidak kita bawa masuk hutan ialah alat pembakar tuan-tuan, ataupun alat yang lighter yang gunakan untuk menghidupkan api tuan-tuan. Pembakar. Pembakar. Tak kisahlah apa alat pembakar apa yang tuan-tuan ada, tapi bawa lighter lah tuan-tuan. Lighter lah. Yang biasanya yang kalau dalam itik hidup, alat pembakar tu biasanya alat yang kalis air lah tuan-tuan. Kalau bawa mancis pun tak kisah, ada mancis kali air tau. Boleh beli mancis kali air ya. Tapi saya rasa mancis boleh, kalau lighter pun ada lighter jenis yang kalis air yang lebih ni lah. Tapi kalau tak ada pun lighter, janji ada lighter tuan-tuan. Itu ada lighter tu ada batu dia tu lah. Dengan ada gas lah tuan-tuan. Jangan buat lighter tak ada gas lah. Jadi tak ada mana. Okey. Itu alat pembakar. Sangat penting tuan-tuan. Dalam kita hidup tuan-tuan. Kalau kita tengok ni, alat-alat ni dia mesti memenuhi benda-benda ni tuan-tuan. Memenuhi keutamaan ni biasa kita bawa. Alat yang kita bawa mesti dia memenuhi keutamaan ni tuan-tuan. Mesti ada hubungan kait dengan keutamaan, ada hubungan kait dengan PGH tadi tuan-tuan. Alat yang kita bawa tuan-tuan. Itu alat pembakar, lighter. Bawa lebih, tak apa. Tumbak ya, bukan berat lighter tu. Tumbak je dalam tu. 3 biji lempar dalam tu. Mana tahu ada ketikanya dia berguna. Kalau tak ada berguna tak apalah, duduk lagi kat situ dia. Okey? Yang ketiga, alat yang ketiga ialah pelindung. Agak-agak pelindung apa? Tak kisahlah apa benda. Pelindung ni saya selalu kaitkan dengan fly sheet, tuan-tuan. Fly sheet yang kita boleh bumbung lah sana kita. Yang kita boleh jadikan bumbung, tuan-tuan. Jadikan pondok, tuan-tuan. Ukurannya ada fly sheet pun tak apa. Sebab dekat hujan, terutamanya dekat hutan kita, tuan-tuan, taburan hujannya tinggi, tuan-tuan. Bayangkan kalau kita berlaku dalam hidup, kita tak ada fly sheet yang nak bumbung tu, tuan. Memang kita boleh buat pondok dan sebagainya. Tapi kalau ada kita dah buat kesiapan, bawa lah fly sheet. Yang fly sheet yang kalau boleh yang jenis yang light punya kan. Yang kita boleh sumbat masuk ke dalam tu kan. Dia kecil, compact dia. Tak perlu besar. Bukan fly sheet sampai ke sini, sampai ke sungai sana. Tak perlu. Untuk dalam 1 depa lebih sikit pun cukup. 1 depa lebih sikit dia punya lebar dia. Panjang boleh lebih juga. Jadi apabila berlaku kita boleh gunakan tuan-tuan. Alat pelindung. Okey. Kita ambil 5 ya tuan-tuan. Ambil 5. Dia banyak. Okey. Lepas tu kita ambil alat penyuluh. Alat penyuluh. Alat penyuluhnya agak benda lampu suluh lah kan. Bawa lampu suluh tuan-tuan. Bawa lampu suluh. Janganlah bawa lampu suluh yang besar tu. Benda maupun selalunya sebab bukit lah kita kan. Bawa lampu suluh yang kecil yang mampu bertahan dalam satu bateri tu. Kalau kita pandai jimat apa semua tu kan mungkin mampu bertahan 5-6 jam kan. Bawa spare sekali lah apabila ada lampu, bawa lah dia punya spare dia tuan-tuan. Yang kecil, bateri yang kecil tu. Jangan bateri yang besar tu. Bateri besar tu jenuh pula. Penuh bateri kecil tu. Bawa lah alat penyuluh tuan-tuan. Okey. Last punya peralatan saya rasa kita ambil lah pengikat tuan. Pengikat itu masuk dalam tali-tali lah tuan, tali menali tuan. Tali bawa lah tali paracord tu dalam 10 meter seorang je. 10 meter tu kecil je tuan-tuan. Tali paracord tu kecil. Jadi 10 meter tu dia tidak memerlukan ruang yang besar untuk kita masukkan. Boleh bawa tuan-tuan. Dan banyak lagi peralatan yang agak-agak kita mungkin peralatan ni tak sama, mungkin tak sama tapi 1 2 3 tu saya rasa 1 2 3 4 tu sangat penting. Yang kelima 6 7 sampai 10 saya ada 10 tu. Itu bergantung kepada masing-masing. Kalau dia kata saya tak boleh hidup tanpa handset kan. Kalau tak ada handset dah jam mula besar saya mati ya. Bawa kan. Contoh kan. Jadi itulah maksudnya. Peralatan bukan dia ni ya. Okey. Itu dia peralatan atau ciri-ciri yang dapat membantu kita berikhtiar hidup di dalam hutan, iaitu semangat, ilmu, pengetahuan dan peralatan yang ada bersama kita ketika itu boleh membantu kita.
mana yang panas tu mungkin boleh injek kena sikit ke, tapi panas time ni dia panas vitamin D lagi tu kan. Tinggal pukul 10 dia vitamin D. Kalau lepas pukul 10 dia tak vitamin D dah, vitamin apa entah kan. Okey, dia akan merosak kepada kulit kita. Okey, kita ada lebih kurang ada 5 minit lagi ya. Untuk saya sambung ni. Kita pergi kepada tekanan. Okey, tekanan. Okey, sorry. Kita pergi kepada 5 prinsip. Prinsip-prinsip kita hidup. Prinsip yang paling yang utama di dalam kita hidup ialah banyak prinsip 10 tuan-tuan, tapi saya ambil yang satu dulu, iaitu tekanan. Tekanan dalam kita hidup akan hadir, akan menjelma beberapa tekanan yang perlu kita hadapi tuan-tuan tekanan-tekanan ni kita perlu hadapi dengan sebaik mungkin tuan-tuan, supaya kita boleh hidup lama dalam hutan. Kalau kita tak hadapi tekanan ini dengan baik, maka tak lamalah kita tuan-tuan memanglah mati itu di tangan Tuhan kan. Okey, tekanan yang pertama yang confirm akan hadir semasa kita dalam kita hidup ialah saya panggil sama, dia lebih tekanan dia takut pada binatang tu. Dia lebih daripada hantu lah kalau saya senang, sebab saya suka pada benda yang nyata. Binatang tu memang nyata, confirm akan ada tuan-tuan memang ada di dalam hutan. Hantu ni benda yang kita tak nampak kadang-kadang kan, tapi kita percaya kepada dia. Tapi benda yang tak nampak dan kita pun tak ada pengalaman, lagilah kita kurang rasa takut. Tapi kalau kita ada pengalaman, mungkinlah tuan-tuan Okey, binatang kadang-kadang kita, bagi saya baik siang ke malam, tetap juga saya beza tahap takutan pada saya binatang pada waktu siang dan malam lebih kurang tuan-tuan, lebih kurang bagi saya kan. Tapi malam tu lebih tuan-tuan. Pasal apa malam tu lebih? Pasal malam tu kita tak nampak kan. Tak nampak dia binatang tu. Kalau siang kita boleh nampak dia tak ada. Boleh nampak jauh kan. 60 meter kita boleh nampak. 40 meter boleh nampak tak ada binatang yang bahaya, ular tak ada kan. Tapi kalau malam just 5 meter kita nampak mana ada benda macam kan, dia ada kat pokok dia mula kita fikir macam-macam kan. Jadi tahap takutan kita kepada binatang tu akan lebih tinggi. Binatang ataupun hantu tu akan lebih tinggi lah pada waktu malam tuan-tuan. Macam mana cara kita menghadapi benda tu? Bagi saya tuan-tuan, yang pertama sekali kita semua ada kita ada gunakan unsur agama tuan-tuan. Bagi saya unsur agama kita boleh baca ayat-ayat yang boleh ayat yang boleh menghalau dan meyakinkan kita, betul tak? Apabila kita baca ayat-ayat yang boleh menghalau dan meyakinkan kita, maka tahap ketakutan kita tu akan jadi kurang. Itu je bagi saya. Tak kosong, susah nak kosong. Tapi kalau tadi mula-mula tadi 30%, kita bayar kursi, bayar apa macam, akan jadi 20% pun kurang. Okey, jadi 15. Okey juga tuan-tuan. Jangan 30 tak buat apa jadi 40, 50, jadi semakin takut tuan-tuan. Jadi gunakan unsur agama pun boleh juga tuan-tuan. Selain daripada menggunakan unsur agama, saya suka berfikiran positif lah. Bagi saya lah fikiran positif tuan-tuan kalau kita kata kita takut pada hantu tuan-tuan, apakah ancaman hantu kepada manusia di dalam hutan? Apa yang kita tahu ancaman hantu pada hutan, manusia di dalam hutan? Bagi saya hantu ni bukanlah ancaman kepada kita kan. Belum pernah kita dengar manusia ni mati kerana hantu dalam hutan, betul tak? Mungkin ada orang nampak, mungkin ada. Kalau 10 kita biasa menonton, mungkin satu orang kedua yang nampak. Tapi setakat nampak saja. Yang 8 tadi tak nampak kan? 7 ke tak nampak. Tapi 1, 2, 3 orang lah. 3 lah beramai boleh nampak. Daripada 10. Saya ingatkan daripada 10. Jadi 3 yang nampak tu, apa yang awak nampak? Saya nampak dia tadi, hantu tu, pontianak tu, dia terbang dari pokok akasia ni. Dia terbang ke pokok nibung ujung sana kan. Mengilai. Lepas tu mengilai lagi pergi ke pokok ni pula. Pokok apa ni? Pokok keranji ni pula. Lepas tu ada mengilai lagi pergi ke pokok pinang ni pula. Lepas tu mengilai masuk hutan. Tu je. Tu je. So tak ada kan? Tak ada, biarlah dia nak menilai. Bagi saya lah, fikir musuh itu biar dia nak menilai, tapi dia tak ada datang kepada kita dan kita tu makan kita ada tuan-tuan. Jadi itu fikir positif. Jadi dia tak ada, tapi dia bukan ancaman kepada kita. Maka biarkan dia pergi. Itu je. Okey? Maka kuranglah rasa ketakutan kita tuan. Tak mudah bagi dikata, tapi itu saya punya nasihat lah. Okey? Sama juga binatang. Kalau kita takut, kata kita takut pada harimau. Harimau kan? Takut pada harimau. Cuba kita fikiran positif di negara kita. Berapa kes orang mati dimakan harimau negara kita? Tuan-tuan sangat sikit tuan-tuan. Berbandingkan peratus orang masuk hutan dengan peratus orang mati di harimau tu bercakar harimau, sangat sikit tuan-tuan 0.000 gitu dia punya satu ujung kan. 10.1 ujung. Jadi sangat sikit bagi saya tuan-tuan Jadi binatang gitu pun bagi saya bukanlah sesuatu yang kita perlu
takutkan sangat di dalam hutan sampai kita boleh melemahkan. Tapi kita terbiasa berjaga-jaga juga tuan-tuan. Okey. Kalau sebab binatang, saya rasa binatang yang mungkin banyak membunuh manusia di negara kita lah. Negara kita ialah gajah tuan-tuan. Gajah saya rasa lebih banyaklah orang kes mati kerana gajah tuan-tuan. Negara kita. Tapi kebanyakan kes yang kita dengar pun dekat jalan raya kan. Bukannya dalam hutan sana tau. Dekat jalan raya. Dekat jalan raya. Kes yang dalam hutan tu beberapa kes. Kes yang tentu dalam hutan saya cedera kena gajah ada tapi mati tak ada. Tapi yang banyak matinya kat kebun sawit kan. Jalan-jalan raya, kena hutan, jemeluang dan sebagainya, kena pijak gajah itu yang selalu dengar kan. Belah gerik sana, kena pijak gajah yang pergi jalan. Gajah yang pergi hutan tak ada juga. Itu bagi saya lah. Jadi tak perlu juga kita takutkan benda tu sangat-sangat tuan-tuan. Tetapi kalau kita fikir kes kematian atau kemalangan di dalam hutan di negara kita ialah yang banyak ialah kes ditimpa pokok. Betul tak? Kes pokok, dahan pokok jatuh ke, rebah ke, itu lebih banyak daripada kes binatang tadi. Betul tak? Kalau hantu tu memang tak ada lah. Kes binatang tadi. Bagi saya kes yang ditimpa pokok, kes yang lemah di sungai, yang hutan lah maksudnya. Kes yang melibatkan air dan pokok ni sebenarnya yang banyak melibatkan kematian atau kemalangan di negara kita. Jadi bagi saya lebih baik kita takut pada itu tadi, lebih hati-hati. Walaupun kita rasa sekejap sini kan, nampak dia tu kan. Itu kalau tu pacak tu kan. Kalau dia jatuh kan, contohlah kan, nampak rendah kan. Kalau dia jatuh macam ni okey lah kan. Kalau dia jatuh macam ni, macam mana ni mungkin boleh mati juga tuan-tuan. Sebab dia tu kan. Okey lah. Okey, saya rasa itu saja yang saya dapat kongsikan. Banyak tuan-tuan. Tapi rasa kita masa menggemburi kita tak boleh nak lecture teori dekat sini ya. Betul tak? Okey, saya buka peluang lah untuk tuan-tuan bertanya lah kalau ada sebarang soalan dalam 5 minit ni sebelum saya akhiri teori kita. Ada? Okey tuan. Tuan, kalau kita bawa benda cairan atau yang tumbuh dalam daging ni pasti bantu tak untuk Ustaz? Contohnya apa ya macam benda ya, macam benda sawi ke apa, kangkung ke yang tinggal batang-batang ni. Sebab kalau biasa dia kes survivor yang lama pun sampai 19 hari tu rasa tak mantu. Sebab dia sentiasa move, sentiasa bergerak. Melainkan kita memang nak kekal di situ tuan-tuan. Memang kita nak kekal situ pun biasa kalau kangkung ni berapa lama dia boleh menghasilkan, boleh dimakan rasanya. Lama juga pun. Seminggu tak ada lagi. Itu baru tuna-tuna sikit tu kangkung ni. Masa tak apa sesuai dia tuan. Memang kita memang nak duduk dalam hutan okey lah saya rasa. Primitif lah. You? Okey. Okey, sebenarnya kita akan sampai ke situ sebenarnya. Tapi tindakan bila sesat. Tapi itulah masa sangat menggemburi tuan. Okey, apabila kita sesat dalam hutan tuan-tuan, tindakan pertama kita dalam proses tunggu. Saya bercakap dalam konteks masa ya. Konteks masa. Kalau kita sesat di hutan sebab kita terpisah daripada kumpulan. Contohnya kita masuk hutan nanti kan. Ada orang terpisah dari kumpulan kan. Dia sesat dalam hutan. Berbeza. Sebab sesat ni berbeza keadaan. Itu satu keadaan. Lepas tu satu lagi keadaan. Saya dengan kawan saya masuk hutan. Memburu. Lepas tu saya dengan kawan saya nak balik tak jumpa jalan. Sesat. Itu keadaan dua yang berbeza ya. Kalau keadaan yang pertama, kita bercakap tentang keadaan yang pertama tadi lah sebab kita banyak hiking dan sebagainya kan. Yang pertama sekali apabila kita berlaku sesat, kita berikan tempoh masa lah. Kita hendaklah tunggu sekurang-kurangnya dalam 2 jam pertama tu. 2 jam pertama tu jangan sekali-kali kita bergerak dari poin yang kita rasa kita sesat tadi tuan-tuan. Itu yang pertama, 2 jam yang pertama ya. Menunggu tahap yang pertama. Right? 2 jam, tunggu situ. Tunggu bagi peluang kepada kawan kita untuk cari kita. Kalau land up yang dikontrol dengan elok dalam masa 1 jam, orang boleh trace kawan hilang seorang atau hilang ada di dalam keluar daripada kumpulan. Itu land up yang dikontrol dengan elok. Tapi kalau land up yang dikontrol tak elok, dia akan mengambil masa dalam berjam-jam. Tuan-tuan, contohnya kes Puan Maisarah. Kes Puan Maisarah 15 jam selepas dia hilang baru orang tahu dia 100% tak ada dalam kumpulan. 15 jam, satu jangka masa yang sangat lama, tuan-tuan. Mau kawan tu dah hilang. Kalau kata 2 jam lama menunggu, dah memang dia belah dah kan. Gagal. Yang prinsip 2 jam pertama menunggu ni memang gagal dia itu. Tapi kalau land up yang dikontrol dengan elok dalam masa 2 jam, insya-Allah orang akan sedar dia hilang dan 1 jam lagi masa untuk kita deploy dicari dia. Dan dia masih kekal di 2 jam. Itu 2 jam yang pertama, tuan-tuan. 2 jam. Okey. Tak ada, orang tak ada tunggu kita. Baru kita boleh cari
di sekitar itu. Tapi tetap gunakan poin yang terakhir tadi. Jangan bergerak ke mana-mana. Di situ saja. Maksudnya 2 jam yang pertama ni memang tak boleh bergerak ke mana-mana. Duduk situ. Lepas tu tak ada orang cari kita, baru kita boleh cuba cari jalan kita sendiri dengan berpandukan poin yang last tadi. Ini poin last kita, last scene kita, last kita tadi kan. Tetap juga kita kat situ sehingga 24 jam. Yang kedua, yang pertama 2 jam, yang kedua 24 jam tuan-tuan. Itu masa 24 jam tu kita boleh dah cari sana 1 meter, sini 1 meter, sini 1 meter, itu 1 meter, itu 1 meter, sini 1 meter, sini 1 meter, sini 1 meter. Bergantung kepada teknik-teknik mencari trek yang hilang. Tuan-tuan, itu dah satu subjek pelajaran lain. Macam mana cara kita mencari teknik mencari trek yang hilang. Ada di Facebook saya juga tuan-tuan, yang mana saya mustahil untuk saya kongsikan semua pada hari ini. Okay? Ini salah satu teknik dia, itu pecah kepada beberapa bahagian untuk cari trek yang hilang. Ini salah satu dia, ada lebih kurang dalam 5 teknik tuan. Ini salah satu. Okay. Dalam masa 4 jam pergi sini tak ada patah balik, pergi sini tak ada patah balik. Tapi kita punya poin tetap di sini juga. Mungkin kawan tadi gagal mencari kita dalam 2 jam. Kita bagi masa dia lagi 24 jam untuk dia cari kita. Tuan-tuan ini kita terpisah kumpulan Ini kita terpisah dari kumpulan. Bukan sesat saya dengan kawan memburu tadi. Kalau saya dengan memburu tadi tak boleh guna teknik ni tuan-tuan. Itu dah lain Okey. Sehingga 24 jam. Tak ada juga cari saya. Boleh stay dekat situ sehingga 72 jam. Itu ini 1 hari lah. Hingga 3 hari tuan-tuan Hingga 3 hari. Hingga 3 hari kita boleh stay di sini tuan-tuan Masa 3 hari tu, masa tu lah kita buat persiapan tuan-tuan. Lighter tak ada, buat persiapan macam mana nak hidup api menggunakan tanpa lighter tuan-tuan. Bukan senang, tapi kalau kita ada masa 3 hari jemur, mungkin dia boleh ni. Masa tu kalau kita tak ada makanan, mungkin kita cari umbut dan sebagainya. Kalau kita ada barang, mungkin parang tak ada, mungkin masa tu kita boleh cari batu untuk buat cutting tool dan sebagainya. Dan masa 3 hari ni kita buat persiapan untuk kita bergerak, sebab hari yang keempat kita akan bergerak tuan-tuan Itu pulanglah pada kalau rasa nak bergerak. Okey, tapi dalam masa 72 jam ni kita buat persiapan apa yang patut tuan-tuan Sementara sambil kita menunggu orang mencari kita. Boleh menunggu sehingga 72 jam kalau saya tuan-tuan Tetapi kalau lebih 72 jam pun tak ada orang cari kita, itu kita boleh decide tuan-tuan, sama ada kita nak bergerak ataupun kita stay di situ. Kalau kita rasa yakin bahawa orang akan datang ke situ juga, boleh stay di situ tuan-tuan. Tapi kalau kita rasa 72 jam, kalau saya memang bergerak tuan-tuan dalam masa 7 jam juga kita tengok. Kalau aku bergerak nanti ke mana aku pergi? Ikut sungai ke, ikut pematang ke, ikut lurah ke, ikut apa? Masa tu kita boleh plan. Cari ada kompos. Masih ada kompos. Tapi tak ada. Tapi saya dengar macam ada bunyi kereta di sana kan. Kejap hilang. Lepas tu 25 minit hilang. Mungkin itu pun jalan nanti kot. Kalau saya bergerak mungkin saya arah sana. Itu planning kita. Masuk yang 72 jam, kalau orang tak cari dan kita rasa bergerak, kita boleh bergerak ke cari kenderaan tadi. Contohlah, ini contoh saja ataupun apa-apa yang kita plan lah. Alright Boleh menunggu sehingga 72 jam untuk kita menunggu bantuan tiba. Kalau tidak ada, boleh berfikiran masing-masing lah. Rasa kalau penting, kalau rasa perlu duduk situ lagi, makanan pun banyak situ, atau rasa lebih selamat di situ lah situ tuan-tuan Tapi sampai bila? Sampai bila agak-agaknya kan? Sampai bila? Kalau tak, mestilah kalau saya sampai 72 jam lah, saya lah. Tapi tuan-tuan, saya galakkan sampai 72 jam juga tuan-tuan Boleh menunggu situ kalau 72. Tapi kalau sesat saya dengan kawan saya memburu tadi, tak perlu tuan-tuan. Tak ada orang cari kita dah. Orang tak tahu mana kita. Kau carilah jalan sendiri sebenarnya. Itu Itu perbezaan tindakan sesat orang yang keluar daripada kumpulan dan tindakan sesat orang yang pergi memburu tadi tuan Okey, tuan Okey ada soalan lain? You? Kalau contoh kita sempat dengan tambuan Okey. harimau tu kan, Okey. apa yang kita nak buat? Okey, dalam konteks kita bersempat dengan meter buas, dia ada dua situasi lah. Saya akan berikan 2 situasi. Situasi yang pertama dekat macam tu. Situasi yang kedua jauh, betul tak? Situasi yang jauh biasa dia mungkin kata kita boleh nampak dia jauh sana kan. Dia nampak kita, kita pun nampak dia berundur. Kalau kita cakap yang jauh dululah, berundur perlahan dan ke belakang. Jangan kita turn back. Jangan turn back, undur ke belakang. Apabila dia jauh, kita boleh belah. Itu kalau dia tempat jauh. Tapi kalau bersempat dekat pula macam mana? Tiba-tiba
wah dia kata. Macam mana pula tu? Dia buah kita buah tuan-tuan. Itu memang kritikal. Tuan-tuan memang kritikal. Kalau saya akan cabut apa benda yang ada, saya wah dia buah tuan. Confirm akan jadi macam tu, betul tak? Dia tetap macam cucuk contoh itu kalau ada parang di saya lah kan. Itulah kalau tuan-tuan tak ada tu macam mana pula dia wah dia handshake lah kita punya handshake kan. Wah handshake tu lah. Okey. Ya memang susah kalau nak diterangkan tuan bagi saya kan. Kita memang kita kena standby tuan-tuan. Kalau kita rasa dia wah je tu itu juga kalau kita bawa beg bagi saya kan lempar aje beg tu kat dia kan. Dengan harapan dia boleh apa ni? Boleh terpengaruh dengan beg tu, dicakar beg tu, masa tu kita boleh lari dan naik pokok. Kalau harimau kita boleh naik pokok tuan-tuan Jangan beruang yang naik pokok. Itu contohnya ke tutut naik pokok atas tu kan. Dia tak pernah naik pokok. Kalau saya mampu naik pokok tinggi tu. Saya mampu lagi tinggi ni. Tapi tinggi mampu. Kalau tinggi masih kalau besar sangat boleh lah. Tapi kalau dalam kita hidup mungkin susah juga pasal kita lemah kan. Kalau ni boleh naik pokok je. Kalau itu dekat tuan. Itu saya punya pendapat lah kalau kita jumpa dengan harimau ni tuan-tuan Okey. Binatang buas sebenarnya dia sangat-sangat mengelak untuk menjumpa kita manusia tuan-tuan Sangat-sangat mengelak. Tu sebab bila kita berjalan dalam hutan, kita kena pandai dedahkan diri kita kepada binatang. Dedahkan kehadiran kita kepada binatang. Kita tak perlu sorok dengan binatang tuan-tuan. Dia boleh cium bau kita. Walaupun dia tak nampak, dia boleh cium bau kita. Dia tahu kita hadir di situ. Kita kena dedahkan diri kita supaya perangai binatang ni apabila dia tahu kehadiran kita di situ, dia akan belah tuan-tuan. Itu je binatang buas Apabila dia tahu kehadiran kita, dia akan belah. Jangan kita gagal mendedahkan diri kita. Apabila kita gagal mendedahkan diri kita, itu dia bertemu dekat-dekat. Kalau kita berjaya mendedahkan diri kita, dia hidu bau kita, harimau tu hidu bau kita, dia ada lagi. Selalu dia binatang ni apabila dia bertemu dekat, dia ada beberapa keadaan. Sama ni kita berjalan dalam keadaan kritikal. Jalan senyap, tak dengar apa. Itu mungkin kita boleh harimau dekat dengan kita tuan. Atau kebetulan kita berjalan ke sana, senyap. Lepas tu angin datang dari sini. Angin datang dari sana, harimau tu datang ke kita. Kita tak boleh bawa harimau tu tuan. Orang kata bau hamil ke apa. Mungkin itu salah satu panduan juga, tapi sebenarnya kita tak mampu nak cium bau dia. Tapi dia mampu cium bau kita. Kalau dia datang sana, kita bergerak sana, angin ke sini kan. Kita bergerak sana, angin pergi kita. Jadi angin kita tak pergi ke dia. Jadi dia tak tahu kita ada. Dia tak ada. Kemungkinan situasi itu pun boleh menyebabkan kita dengan dia tuan-tuan. Dekat. Sebab dia dekat, kita dekat. Ataupun dia tengah minum air, dia punya pendengaran tu dia apa ni? Di cover oleh air. Dia tak dengar kehadiran kita. Kalau kita tak ke mana, tetapi dia tengah minum air itu kan. Tiba-tiba dia agak tengok nampak manusia, kita pun dia dia. Boleh dekat tuan. Jadi kita kena pandai dedahkan kehadiran kita kepada kepada binatang waktu kita jalan di hutan. Dengan teknik dia sekali kita berjalan kan. Saya nafas, lepas tu saya hembus kuat tahu. Bukan saya kata letih mana pun, saya nak cuba nak beritahu binatang bahawa saya ada di situ. Engkau belahlah di situ kan. Kata jalan 10 minit saya buat itu lagi kan. Bukan saja sambil saya nafas, sambil saya beritahu binatang bahawa saya ada di situ. Dia dengar, dia akan belah tuan-tuan. Melainkan kalau ular dia tak belah tuan. Ular besar okey. Ular besar dia nampak kehadiran kita, dia belah. Jangan jenis ular yang kecil-kecil, yang jenis macam ular kapak dia takkan belah tuan-tuan. Dia duduk situ, kita duduk situ. Sampai cukup time dia patut kita tuan. Kalau ular kobra ke ular besar tu, dia sedarkan dia derap kaki kita, dia lari tuan. Ular besar tuan. Jadi dengan teknik-teknik mendedahkan diri kita tadi tu, mungkin possible untuk kita berserempak dekat dengan dia tu kurang tuan. Itu dia binatang punya PA lah kena kita Okey Okey. Ada lain soalan sebelum saya tutup ni? Okey, kita habiskan kan ni